Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid Asy-Syafa'ah pada pagi ini? Saya harap semua muslimah yang ikut serta di dalam pengajian kitab kita ya pada pagi ini dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya, dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita pada pagi ini. Baik muslimah, pada pagi ini kita sudah masuk ke hadis kita yang ke-14. Ya, hadis kita yang ke-14 pada pagi ini bertajuk ganjaran mengutamakan orang lain. Hadis ini terdapat ya di halaman 96 yang mana di dalam kitab kita tajuknya sikap mengutamakan orang lain. Cuma untuk di skrin kita ni lah ya, Ustazah berikan sedikitlah penambahan di situ, ganjaran mengutamakan orang lain. Baik, di sini kita dapati bahawa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan dalam kitab dibuka dengan satu ayat Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran ini terdapat dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-9. Ya, dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-9 begini ya ayatnya. Ayat ini menyebutkan tentang sekumpulan manusia yang mana mereka ini mengutamakan orang lain. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam kitab kita disebutkan dalam bahasa Melayunya, iaitu terjemahannya. Jadi ayatnya dalam bahasa Arab ini. Okey. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini Ustazah letakkanlah sebagai ayat seterusnya, ayat berikutnya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-9 itu tadi. Apa maksudnya? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan maksud, dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka yang mengutamakan orang lain, atau lebih tepatnya jika kita lihat kepada pentafsiran ayat ini, ia merujuk kepada golongan Ansar. Golongan Ansar ini ialah penduduk tetap di Madinah pada zaman Nabi SAW. Pada masa itu ada golongan Muhajirin. Muhajirin ialah mereka yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Jadi pada masa itu golongan Ansar, mereka ni bila mereka berhadapan dengan golongan Muhajirin, mereka banyak membantu. Golongan Muhajirin tersebut, walaupun sebenarnya ada ketikanya mereka sendiri dalam keadaan yang memerlukan, namun mereka lebih mengutamakan golongan Muhajirin itu untuk membantu mereka, untuk berikan sesuatu kepada mereka, ya, tanpa mereka rasa mementingkan diri sendiri. Begitu keadaannya. Jadi ada satu hadis, ini hadis yang kita nak masuk ya pada pagi ini. Ada satu hadis yang
diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya. Dalam hadis ini, inilah kita panggil sebagai punca kepada penurunan ayat yang ke-9 dalam surah Al-Hasyr ini, iaitu kalau dalam kitab kita dijelaskan kepada kita ada seorang Ansar yang kedatangan tamu pada waktu malam, padahal dia tidak memiliki makanan kecuali makanan untuk dirinya dan anak-anaknya. Sebenarnya sebelum itu ada kisah yang lebih panjang dari itu. Kalau kita lihat dalam kitab kita, Allah sikitnya dia letakkan hadisnya. Tapi pada pagi ini Ustazah nak bawa kita kepada hadisnya yang lengkap. Bagaimana kisah lengkapnya? Kita lihat begini muslimah. Dalam hadis ini diceritakan kepada kita tentang seorang lelaki yang bertemu Nabi SAW. Ini dalam bahasa Arabnya, hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana dia ceritakan bahawa ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki dia datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata apa kepada Nabi? Faqala ya Rasulullah asabanil jahdu. Maksudnya apa? Dia ada kesukaran untuk mendapatkan makanan. Mungkin dia ada masalah daripada sudut keuangan, ataupun dia tidak ada makanan yang untuk dia makan lah, begitu keadaannya. Jadi Nabi SAW pada masa itu, jika kita lihat pada perbincangan yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu, Nabi hantar utusan untuk bertemu dengan para isteri baginda untuk tanyakan adakah di rumah isteri-isteri Nabi ini terdapat makanan untuk diberikan kepada lelaki tersebut. Tapi sayangnya para isteri Nabi tidak memiliki makanan untuk diberikan kepada lelaki yang bertemu Nabi SAW itu. Jadi Nabi SAW pun bertanya kepada orang ramai yang ada di sekitar baginda. Nabi kata, ala rajulun yudayyifuhu hazihi laylata yarhamuhullahu. Faqama rajulun minal ansar faqala ana ya Rasulullah fadhahaba ila ahlihi. Faqala limra'atihi. Saya baca dulu bahasa Arabnya, nanti kita akan lihat kepada terjemahannya. Faqala limra'atihi dhaifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tadakhirihi syai'an. Qalat wallah ma indi illa qutus sibyah. Qala fa idza arada sibyatul asha'a fanawwimihim wa ta'alai fa atfi'i siraja wa natwi butunana laylata fa fa'alat. Thumma ghada ar-rajulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laqad ajiba Allah azza wa jalla aw dhahika min fulanin wa fulana. فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Tadi Nabi tanya kepada orang yang ada di sekitar baginda, adakah sesiapa yang ingin menjemput lelaki itu untuk makan malam? Itu yang Nabi SAW bertanyakan kepada orang yang ada di sekitar baginda. Jadi pada masa itu ada seorang lelaki, dia bangun. Lelaki ini dia adalah di kalangan lelaki Ansar. Dia bangun, dia kata kepada Nabi SAW, aku wahai Rasulullah. Dia kata gitu. Kalau lihat di slide Ustazah ini, di bahagian bawah sekali jawapannya. Seorang lelaki dari kalangan Ansar, dia pun kata kepada Nabi, aku wahai Rasulullah. Jadi dia offer untuk bawa lelaki itu pulang ke rumah untuk jamu dia makan pada malam tersebut. Dia pun pulang. Dia pulang, kemudian dia bertemu dengan isterinya. Jadi apa kata dia kepada isteri dia? Lelaki itu pun pergi menemui keluarganya, itu isterinya, dan berkata kepada isteri itu, dia ini tetamu Rasulullah. Janganlah kamu mengecewakannya sedikit pun. Jadi isteri ini kata kepada suaminya, dia kata, demi Allah, aku tidak ada apa-apa makanan kecuali makanan untuk anak kecil kita ni, untuk diberi makan kepada anak.
Ya, itu untuk mereka makan di waktu malam. Jadi lelaki ini dia tidak mahu mengecewakan sebab dah bawa balik kan tetamu tu tadi. Dia kata apa kepada isterinya? Dia kata begini ya kepada isterinya. Dia kata, bila anak-anak nak makan nanti, tidurkanlah mereka. Kemudian kau datanglah sini, matikan lampu. Kita konon-konon kita makan dalam gelap tu lah ya. Kemudian kita pura-puralah menyantap makanan. Jadi nak dipendekkan cerita, isterinya itu lakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh suaminya itu tadi. Itu yang berlaku pada malam tersebut. Keesokan harinya, Nabi SAW, ya, Nabi bertemu dengan lelaki itu, lalu Nabi kata apa kepada lelaki tersebut? Sungguh Allah merasa takjub, atau Allah tertawa lantaran apa yang dilakukan si fulan dan si fulana. Si fulan tu maksud lelaki tadilah ya di kalangan Ansar tu, dan isterinya si fulana. Sehingga Allah Azza wa Jal pun menurunkan ayat, itu ayat surah Al-Hasyr ayat yang ke-9 tadi yang saya bawa di awal perbincangan pengajian kita tadi. Maknanya Nabi ceritakan kepada lelaki itu, Allah rasa takjub tentang apa yang dia dan isteri dia lakukan, walaupun mereka itu sebenarnya sendiri berhajat kepada makanan tersebut, tetapi dia lebih mengutamakan tetamunya itu tadi untuk dijamu pada malam itu, sehingga mereka perlu berpura-pura makan dalam keadaan gelap dan sebagainya. Jadi Allah rasa takjub dengan apa yang mereka lakukan lantaran mereka berdua, iaitu suami dan isteri itu tadi, mereka mementingkan ataupun mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka dan ahli keluarga mereka. Begini muslimah, jika kita lihat dalam sebuah hadis yang lain tentang topik kita mengutamakan orang lain ini, ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis ini diceritakan oleh Ibn Umar radhiyallahu an. Dia kata apa? Ada seorang lelaki pernah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang satu soalan. Dia tanya kepada Nabi, ayyun nas ahabbu ila Allah? Manusia yang bagaimana dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jal? Dan amalan yang bagaimana dicintai oleh Allah azza wa jal? Bila Nabi SAW mendengar soalan itu, Nabi kata apa kepada lelaki tersebut? Nabi jawab begini muslimah. Nabi kata kepada dia, amalan yang paling insan yang paling dicintai oleh Allah. Lihat ya, pada perenggan saya yang kedua di sini, Nabi kata insan atau manusia yang paling dicintai oleh Allah ialah mereka yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Manakala antara amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah kegembiraan yang dimasukkan, itu diberikan kepada seorang Muslim lain, atau dia menyingkap darinya kesusahan, atau dia melunaskan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang Muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, iaitu Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, status hadisnya adalah hasan. Kita lihat begini, tadi golongan Ansar itu kan lelaki, suami dan isteri tadi kan pasangan itu, mereka mengutamakan orang lain, mereka beri makan kepada orang itu. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, ia adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita berusaha untuk menghilangkan rasa lapar yang ada pada orang lain. Kesemua
amalan-amalan itu tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang tadi lelaki itu tanya kepada Nabi, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada banyak, muslimah. Jadi antaranya yang Nabi SAW sebutkan kepada lelaki itu, apa kata Nabi kepada dia? Nabi kata, kan, apabila engkau menggembirakan orang lain, Allah cinta dengan amalan itu. Apabila engkau hilangkan kesusahan yang ada pada orang lain, Allah cinta amalan tersebut. Apabila kita ni bantu saudara kita untuk melunaskan hutangnya, Allah cinta amalan itu. Dan apabila kita berusaha untuk menghilangkan rasa laparnya, Allah juga cinta dengan amalan tersebut. Bahkan Nabi kata begini dalam hadis ini. Nabi tekankan kepada orang yang bertanya itu, bila aku berjalan bersama saudaraku yang Muslim untuk sebuah keperluan, maknanya Nabi kata, kalaulah dia tu jalan dengan seseorang ya, mungkin temannya, ahli keluarganya, untuk menyelesaikan keperluannya, untuk bantu selesaikan keperluan dia, mungkin untuk hapuskan kesusahan dia, untuk bantu selesaikan masalah dia, Nabi kata apa? Itu lebih aku cintai. Perbuatan itu lebih Nabi cinta daripada seseorang dia beriktikaf di masjid Nabi selama sebulan. Sehingga begitu sekali muslimah keadaannya. Maka sebab itu begini, kita lihat pengajaran untuk hadis kita pada pagi ini. Ya, hadis kita yang ke-14 ingin memberikan beberapa bentuk pengajaran kepada kita sebagai seorang muslimah. Bagaimana kita ini melalui kehidupan seharian kita, dalam keadaan kita bersosial, ya, dalam keadaan kita hidup bermasyarakat, berkeluarga, bagaimana kita perlu letakkan diri kita dengan ataupun bertepatan dengan apa yang dibincangkan pada pagi ini. Kita lihat begini, ada 4 situasi yang ingin saya tekankan pada pagi ini. Pertama, ya, kita lihat begini, apabila seseorang dia mengutamakan orang lain, kita dapati bahawa dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Betul tak? Bila kita ni berusaha meletakkan dalam diri kita, dalam jiwa kita ini, bahawa orang di sekitar kita penting, dan kita sentiasa nak mementingkan dan mengutamakan orang lain di sekitar kita, ia akan menghilangkan rasa selfish. Ya, maksudnya rasa tamak, rasa pentingkan diri sendiri. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Kenapa kita perlu mengutamakan orang lain? Supaya kita ni tak ada rasa tamak, tak ada rasa sombong, supaya kita, ya, tak rasa apa yang kita ada hanya hak kita semata-mata, sehingga kita tidak ada rasa untuk berkongsi dengan orang lain terhadap nikmat-nikmat yang kita miliki. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi ingatkan kepada kita bahawa seseorang itu yang nak digelarkan ia sebagai seorang mukmin yang sempurna keimanannya apabila dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ada kan? Nabi kata gitu kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi ingatkan kepada kita, keimanan kita ini, kalau nak lihat betul ke tidak keimanan kita ini, dia ada dalam diri kita apabila kita cinta saudara kita, kita sayang saudara kita sebagaimana kita sayang diri kita. Dan itu tak mungkin untuk kita letakkan pada diri kita kalau kita ada sikap nak mementingkan diri sendiri. Atas sebab itu agama kita mengajarkan satu keadaan, satu situasi yang mana kita mengutamakan orang lain.
Dan ini ada kaitannya dengan poin kita yang kedua, iaitu pengajaran kita yang kedua pada pagi ini, muslimah. Bila kita ini tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, kita akan berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Setiap daripada diri kita ni, muslimah, ada kelebihan, ada anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada diri kita, dan masing-masing ada kelebihan masing-masing. Mungkin ada antara kita Allah berikan kelebihan pandai memasak, ada yang pandai menjahit, mungkin ada yang pandai pada sudut-sudut yang berbeza lah. Dan apa yang boleh kita lakukan dengan kepandaian dan kelebihan kita tu tadi, agar kita dapat memberi manfaat kepada orang lain. Itu sebenarnya yang perlu kita lakukan. Kerana tadi sendiri, ketika seorang lelaki itu datang bertemu Nabi SAW, dia tanya kepada Nabi, manusia yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah? Nabi kata apa? Yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita nak jadi insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, maka seharusnya kita tidak mementingkan diri kita sendiri, lalu kita gunakan setiap apa yang Allah berikan kepada diri kita dari sudut kelebihan itu tadi untuk kita beri manfaat kepada orang yang ada di sekitar kita. Dan seterusnya, kita lihat di sini, kita seharusnya menjadi seorang muslimah yang berusaha untuk membantu orang lain. Itu yang terdapat pada poin kita yang ketiga. Bila kita sentiasa bantu orang lain, lihat kepada ikut kepada kemampuan masing-masing lah, muslimah. Mungkin kita tidak ada kemampuan untuk melunaskan hutang orang lain. Mungkinlah sebab kita tak mampu, sebab kita sendiri mungkin dalam keadaan yang susah, tapi kita ada perkara-perkara ataupun kelebihan-kelebihan lain yang boleh kita lakukan. Daripada sudut memberikan nasihat contohnya, kan, memberikan sokongan moral, itu sesuatu yang kita kategorikan dalam keadaan-keadaan yang membantu orang lain. Sebab bila kita kata kita nak tolong ni, ia tak semestinya pada sudut wang dan ringgit. Kena ingat itu. Bila kita usaha nak meringankan beban seseorang tu, dia ada pelbagai macam cara, ikut kepada kemampuan masing-masing. Kalau tak mampu daripada sudut duit, wang ringgit tu tadi, cuba kita usahakan apa yang saya mampu untuk bantu teman saya yang dalam keadaan susah tu tadi. Ikut kepada, sekali lagi saya nak tekankan, ikut kepada kemampuan kita. Sebab kita pun tak bolehlah, jangan sampai kita nak bantu orang lain hingga kita sendiri yang menyusahkan diri kita sendiri. Tak boleh juga begitu. Sebab tu perlu ikut kepada kemampuan masing-masing. Kerana apa? Kita lihat pada poin kita yang ketiga. Kenapa kita perlu, yang keempat, kenapa kita perlu berusaha untuk membantu orang lain? Kerana begini, Allah berikan keutamaan kepada mereka yang mengutamakan orang lain. Apa keutamaan yang Allah berikan? Bila kita lihat pada perbincangan hadis kita di hadis yang ke-14 ini, Allah turunkan ayat Al-Quran tentang pasangan itu tadi. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni, ayat Al-Quran ni, ia menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan perbuatan itu. Allah cinta dengan perbuatan tersebut. Sebab itu tadi pada hadis kita yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi SAW menyebutkan apa? Nabi kata antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita berusaha menghilangkan rasa lapar yang ada pada orang lain. Maknanya, bila kita berusaha bantu orang lain, mengutamakan orang lain itu, Allah akan mengutamakan diri kita. Maka atas dasar itu, muslimah, bila kita rujuk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Nabi? Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang berusaha meringankan beban seorang mukmin di antara beban-beban yang dia ada di dunia ini, apa yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ringankan beban dia, kesusahan dia, di antara kesusahan-kesusahan yang bakal dia hadapi pada hari kiamat kelak. Dan itu yang kita inginkan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan kenapa Allah berikan keutamaan yang diringankan beban pada hari kiamat itu? Kerana kita berusaha meringankan beban yang ada pada orang lain. Dan Nabi SAW pada hadis yang sama, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa membantu seorang hamba selama mana seorang hamba dia membantu saudaranya. Allah akan bantu kita selama mana kita berusaha untuk bantu saudara kita yang dalam keadaan yang sukar. Sekali lagi saya nak ingatkan di sini, ya, ikut kepada kemampuan masing-masing. Apa yang kita mampu, kita bantu. Kalaupun kita kata kita tak mampu untuk datang kepada dia, berikan bantuan kepada dia, kita ada satu bantuan yang boleh kita berikan kepada teman kita. Apa dia? Doa kita, muslimah. Berikan doa kita, panjatkan doa kita untuk teman-teman kita yang mungkin kita hanya mampu untuk lihat daripada jauh, yang kita tahu dia sukar tapi kita tak mampu untuk datang dekat pada dia. Jangan kita kata, dah tak mampu nak tolong, nak buat macam mana, biarkan je. Bukan begitu caranya. Kita ada satu bantuan yang besar yang boleh kita berikan kepada teman kita, iaitu doa kita, yang kita panjatkan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan beban yang dihadapi oleh teman kita. Namun kalau kita ada kemampuan untuk berikan kepada dia dengan keberadaan kita di sampingnya, bagi saya mungkin itu adalah yang terbaik juga, yang mampu untuk kita berikan. Jadi ikutlah kepada kemampuan masing-masing agar apa? Kita tidak menjadi insan yang mementingkan diri sendiri itu tadi. Dan kita berusaha untuk bantu orang lain, mengutamakan orang lain, sebagaimana golongan Ansar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-9 itu tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dengan kekuatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan kelebihan untuk sentiasa terus-terusan menjadi seorang muslimah yang sentiasa ingin membantu teman-teman yang ada di sekitar kita dengan setiap apa yang kita miliki. Moga-moga dengan itu ia menjadi ruang untuk mendidik diri kita agar kita tidak menjadi seorang muslimah yang sombong, muslimah yang mementingkan diri sendiri. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita raih pada pagi ini. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan dalam perbincangan hadis kita yang ke-15. So, kita tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.